Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang saya hormati Puan Nasirah binti Sirun selaku pensyarah kami bagi subjek GCC 100032, iaitu subjek Civil Engineering Material. Yang saya hormati juga rakan perjuangan saya iaitu Muhammad Mizwa Afwan bin Marizwan, Daniel Aiman bin Zamzuri, dan tidak lupa juga nama saya Muhammad Ashruddin bin Ali. Okey, seterusnya saya akan memulakan pembentangan kita pada hari ini. Di sini kita dapat melihat keadaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas projek memula. Di hujung kiri sekali ialah gambar tapak pembinaan sebelum. Di tengah-tengah pula ialah gambar semasa projek telah bermula. Di gambar tengah-tengah, kita dapat melihat bangunan banglo 2 tingkat yang hampir siap. Hanya bahagian atap sahaja yang kita belum siapkan. Di hujung kanan pula, terdapat gambar bangunan banglo 2 tingkat yang telah kami selesaikan binaannya. Seterusnya, saya akan menerangkan grade konkrit yang telah kami gunakan untuk projek pembinaan ini. Secara umumnya, terdapat banyak grade-grade konkrit di dunia ini. Contohnya M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40. Setiap grade-grade konkrit ini mempunyai nisbah yang lain. Contohnya, bagi grade M5, nisbah simen, tanah dan juga agregat ialah 1, nisbah 5, nisbah 10. Bagi grade M30 ialah nisbah 1, nisbah 0.75 dan juga nisbah 1.5. Okey, bagi projek kami telah menggunakan konkrit yang bergrade M40. Ini kerana setiap konkrit yang mempunyai grade M30 ke atas mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding grade-grade yang lain. Oleh itu, grade M40 mempunyai kesesuaian untuk membina bangunan 2 tingkat kerana ianya lebih keras. Ketika melakukan projek ini, kami telah menguji kekuatan kedua-dua jenis konkrit kami, iaitu konkrit segar dan juga konkrit keras, atau nama lainnya fresh konkrit dan hardened konkrit, dengan caranya tersendiri. Untuk menguji konkrit keras, kami telah membuat ujian SLAM. Ujian SLAM ini bertujuan untuk memastikan nisbah yang digunakan adalah tepat dan betul. Bagi konkrit segar pula, kami mengadakan ujian cube. Ujian cube ini berfungsi untuk memastikan ketumpatan dan juga kekuatan konkrit yang dihasilkan itu memenuhi aspek yang diminta. Untuk ujian SLAM terdapat 3 hasil akhirnya, iaitu collapse, shear dan juga true SLAM. Okey, collapse ini terjadi apabila SLAM tersebut tidak mengikut nisbah yang ditetapkan. Contohnya, meletakkan air dalam jumlah yang berlebihan. Okey, seterusnya shear SLAM. Shear SLAM ini terjadi kerana simen tersebut tidak dimampatkan dengan jumlah yang telah ditetapkan, iaitu 25 hingga 30 kali bagi setiap lapisan. Dan akhir sekali ialah true SLAM. True SLAM ini terjadi dan yang paling dimahukan kerana ianya telah mengikut nisbah yang ditetapkan dan telah mengikut jumlah mampatan, iaitu 25 hingga 30 kali mampatan. Untuk melakukan ujian cube ini, setelah siap membancuh simen-simen tersebut, kita harus meletakkannya ke dalam besi yang berbentuk cube. Setiap lapisan itu haruslah dimampatkan sebanyak 25 hingga 30 kali. Untuk melakukan ujian cube ini, seharusnya terdapat 3 lapisan. Setelah simen tersebut keras, kita harus merendamnya di dalam air biasa selama 1 hari. Selepas tempoh 1 hari, barulah cube tersebut boleh diuji kekuatan dan juga ketumpatannya. Seterusnya, jenis campuran konkrit yang kami gunakan untuk projek pembinaan kami ialah kami telah menggunakan 70% agregat atau nama lainnya batu kasar. Kami juga menggunakan 14% air. Bagi konkrit ini, 6% udara dan juga 10% simen. Tidak lupa juga nisbah yang kami gunakan bagi projek pembinaan kami ini. Kami telah menggunakan nisbah 1,
nisbah 1.3 dan juga nisbah 2.1, iaitu 1 kg simen bersamaan dengan 1.3 kg pasir dan juga 2.1 kg batu kasar. Berikut merupakan cara-cara menyediakan konkrit di tapak pembinaan. Langkah yang pertama ialah kita harus menyediakan bahan-bahan yang diperlukan mengikut nisbah yang disediakan. Kedua, kita harus mencampurkan bahan-bahan tersebut. Seterusnya, kita harus menggaul bahan-bahan tersebut sehingga sebati selama beberapa minit. Setelah beberapa minit, periksa semula keadaan simen tersebut. Jika campurannya sangat tebal, tambahkan sedikit air supaya simen tersebut menjadi dalam keadaan yang sempurna. Setelah mendapat simen yang dalam keadaan sempurna, bersihkan segala alatan yang telah digunakan supaya kita dapat menggunakannya semula di masa hadapan. Akhir sekali, sebelum meninggalkan tapak pembinaan, pastikan keadaan sekeliling berada dalam keadaan yang bersih dan teratur. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih rakan seperjuangan saya. Nama saya Muhammad Mizwar Afham bin Marizwan. Saya akan menceritakan cara ataupun kaedah mengangkut simen di tapak pembinaan. Cara pertama, menggunakan pengandun beton. Pengandun beton ini berfungsi untuk mengandun simen dalam kuantiti yang sedikit. Pengandun beton atau dikenali juga sebagai molen adalah mesin yang digunakan untuk mengandun simen. Molen ini dapat berupa mesin statis, semi-mobile maupun full mobile atau dikenali sebagai mixer truck. Mixer truck memiliki beragam jenis namun fungsinya sama, iaitu mengangkut simen dari pabrik simen ke lokasi pembinaan sambil menjaga kualiti agar tetap cair dan tidak mengeras dalam perjalanan. Okey, cara ataupun kaedah mengangkut simen di tapak pembinaan yang kedua ialah menggunakan kereta surung. Kereta surung ini berfungsi untuk memindahkan simen yang telah siap dibancuh dalam kuantiti yang sedikit. Ianya juga tidak menggunakan tenaga pekerja yang banyak, namun memerlukan tenaga yang lebih untuk mengangkatnya. Kereta surung ini juga banyak digunakan di negara Malaysia ini kerana harganya yang murah dan mudah didapati di negara kita. Seterusnya, cara meletakkan konkrit di tapak pembinaan. Langkah pertama, mula-mula ia dikehendaki membuat beberapa kerja acuan untuk meneruskan kerja. Langkah kedua, awal bahagian bawah rasuk atau beam bottom formwork diletakkan untuk dimulakan dengan kerja tertulang. Langkah ketiga, penetapan rasuk dilakukan dan kemudian rasuk diletakkan mengikut penjajarannya. Langkah keempat, tahap ditanda dalam lajur untuk membaiki acuan bawah rasuk. Seterusnya, mula membetulkan tertulang rasuk. Hal ini boleh dilakukan dengan dua cara. Kaedah pertama, menetapkan tertulang di lokasi yang sama dalam rasuk. Kaedah kedua pula ialah memasang tertulang rasuk di atas rasuk dan selepas selesai memasang tertulang rasuk diturunkan ke kedudukan yang betul. Kemudian, penetapan tertulang papak boleh dilakukan selepas meletakkan tertulang papak. Kemudian, meletakkan blok penutup juga dilakukan dengan penetapan tertulang untuk mengekalkan penutup kepada tertulang. Semasa peringkat ini, pemeriksaan yang perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan penetapan tertulang adalah betul mengikut lukisan pembinaan. Perunding atau pasukan pengurusan projek juga akan melakukan kerja pemeriksaan untuk memeriksa tertulang. Setelah diluluskan oleh perunding, konkrit yang telah disiap dibancuh akan dituang ke tapak yang disediakan, kemudian akan diratakan oleh pekerja. Kaedah untuk mampatan konkrit di tapak pembinaan. Kami menggunakan dua kaedah mampatan, iaitu mampatan tangan dan mampatan mesin. Penggunaan mampatan tangan digunakan bagi kawasan yang berskala kecil. Kami menggunakan mampatan tangan apabila vibrator tidak tersedia di tapak pembinaan. Mampatan tangan tidak sangat disarankan kerana ia mengakibatkan pemadatan simen yang tidak padat. Mampatan tangan memerlukan kandungan air yang banyak. Selain itu, ia boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah tamping, framing dan rodding. Mampatan mesin pula, dalam mampatan mesin menggunakan pemadatan konkrit dengan penggunaan penggetar. Mampatan tangan. Mampatan tangan seperti yang saya nyatakan tadi terbahagi kepada tiga, iaitu rodding, ramming dan tamping. Yang pertama, rodding. Ia adalah kaedah mencucuk dengan batang 2 meter panjang, berdiameter 16 mm pada bucu dan tepi yang tajam. Ketebalan lapisan untuk rod hendaklah 15 hingga 20 cm. Yang kedua ialah ramming. Ia biasanya digunakan untuk pemadatan di atas tanah dan konkrit biasa. Ia tidak digunakan sama di RCC atau di tingkat atas.
Yang ketiga ialah cara tamping. Ia digunakan pakai dalam memampatkan bumbung, lantai atau turapan jalan di mana ketebalan konkrit secara perbandingan kurang dan permukaannya yang disiapkan dengan licin dan rata. Seperti yang kita lihat, ada 3 gambar di bahagian kiri iaitu teknik roading dan di tengah ramming. Ramming tidak disarankan di tingkat atas kerana tengoklah saiz enjinnya yang besar. Okey, yang ketiga gambar dari kanan iaitu tamping. Mampatan mesin terbahagi kepada 3 dan salah satunya ialah penggetar meja. Ini adalah kes khas penggetar acuan di mana penggetar diikat pada meja atau meja dipasang pada mata air yang digetar memindahkan getaran ke meja. Gambar kanan menunjukkan contoh mesin penggetar itu. Yang kedua pula ialah penggetar platform. Penggetar platform tidak lain hanyalah penggetar meja, tapi saiznya yang lebih besar. Ini digunakan dalam pembuatan elemen konkrit pasang siap yang besar. Gambar menunjukkan di bahagian kanan itu adalah contoh penggetar platform. Saiznya lebih besar dan boleh membuatkan konkrit itu lebih banyaklah berbanding penggetar meja. Yang ketiga pula ialah penggetar permukaan. Penggetar permukaan kadang-kala dikenali sebagai penggetar papan skrin. Vibrator kecil yang diletakkan pada papan senarai yang panjang lebar memberikan kaedah pemadatan dan meratakan anggota konkrit nipis yang berkesan. Seperti gambar di sebelah kanan, penggetar permukaan ini mudah dikendalikan serta ringan. Ianya juga sesuai digunakan di kawasan yang luas. Jenis besi yang digunakan dalam pembinaan rumah 2 tingkat kami ialah besi rod dan dawai pengikat. Besi rod ni kami gunakan untuk dijadikan tertulang untuk diletakkan di tanah sebelum menuangkan konkrit di atasnya. Dan dawai pengikat ni kami gunakan untuk mengikat besi rod agar lebih kejap dan kukuh. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya, Daniel Aiman. Kini saya akan menyambung pembentangan dari rakan saya mengenai cara memotong besi lebar dengan betul. Di atas saya adalah contoh alatan yang digunakan untuk memotong besi lebar, iaitu mesin grinder ataupun mesin memotong lebar. Yang pertama, anda hendaklah ukur panjang yang mana rebar mesti diukur dengan pita pengukur. Kemudian, letakkan rebar pada permukaan kerja yang padat. Pastikan bahawa bahagian yang akan anda potong adalah beberapa inci dari permukaan kerja, tetapi tidak sampai ke akhir kerana rebar akan bergetar semasa anda memotong. Seterusnya, klem rebar dengan selamat ke permukaan kerja dengan penjepit diposisikan sebagai dekat ke titik di mana rebar akan dipotong sebagai permukaan kerja membolehkan. Akhir sekali, buat gerakan memotong pendek dengan grinder sehingga anda membuat alur di logam untuk bilah diikuti supaya rebar dipotong dengan sempurna. Seterusnya, kaedah melenturkan besi rebar. Terdapat 3 kaedah untuk melenturkan besi rebar, iaitu bender manual, motor elektrik serta pemanasan. Bagi bender manual, besi dimasukkan dan disepit ke bawah. Kaedah ini biasanya mampu diarahkan sekadar 90 darjah. Kelebihan alatan ini adalah murah tetapi memerlukan kudrat yang lebih. Bagi motor elektrik, ia mudah dibengkokkan bagi mana-mana sudut serta cepat dan mudah untuk dikendalikan. Ia juga boleh digunakan walaupun besi rebar yang panjang. Akhir sekali, pemanasan. Besi rebar dipanaskan dengan pemanas lalu dibengkokkan mengikut kehendak bentuk yang diminta. Kaedah ini tidak selalu digunakan kerana boleh menyebabkan besi merekah dan mengelupas. Ini adalah beberapa contoh peralatan yang digunakan, iaitu bender manual, pemanasan serta motor elektrik. Seterusnya, kelebihan bahan-bahan yang digunakan sepanjang projek pembinaan ini. Kekuatan tulang keluli. Bar keluli adalah bersifat teguh dan mempunyai keupayaan untuk menahan keras, haus dan lusuh semasa aktiviti pembinaan. Bagi keserasian dengan konkrit segar diletakkan pada acuan-acuan yang telah disediakan dengan tertulang keluli. Tidak akan terapung dan konkrit semasa prosedur meletakkan konkrit. Sifat bengkok tertulang keluli
Bar keluli setelah dihasilkan mengikut saiz standard, ia boleh dibengkokkan mengikut spesifikasi yang diperlukan. Ia juga mudah didapati. Setiap wilayah sesebuah negara mempunyai pembekal atau pengilang keluli. Oleh itu, tertulang keluli mudah didapati dalam segala sektor pembinaan. Kekurangan bahan-bahan yang digunakan sepanjang pembinaan. Sifat reaktif tertulang keluli. Dalam struktur konkrit, di mana penutupnya kecil dan tertakluk kepada kelembapan luaran dan tindakan garam, tertulang mengalami tindak balas dan mudah terhakis. Ini boleh mengurangkan kekuatan konkrit dan akhirnya menyebabkan kegagalan. Bagi kos pula, kos tertulang keluli pada masa kini sangat tinggi. Ini akan meningkatkan kos pembinaan. Tindak balas suhu yang tinggi akan menyebabkan keluli cair. Inilah sebab mengapa tertulang keluli diikat dan tidak dikimpal pada setiap pembinaan. Seterusnya, bahan baharu yang digunakan dalam pembinaan adalah C-channel. Ini adalah beberapa contoh bahan C-channel. C-channel kebanyakannya digunakan untuk membuat rangka bumbung. Kelebihan besi C-channel, ia kuat dan tahan lama. Salah satu keunggulan kanal C iaitu kuat dan tahan lama. Ianya juga tidak akan berkarat dan tahan menghadapi cuaca ekstrim, mampu melindungi rumah, bangunan maupun gedung dengan maksimum. Selain itu, ia juga anti karat. Penggunaan besi kanal C terhindar dari serangan rayap dan kanal kerana logam yang digunakan merupakan logam yang berkualiti. Bagi kekurangan pula, ia mudah terbawa angin. Karakter dari besi yang ringan menjadikan besi kanal C mudah terhempas angin. Oleh itu, ketika memasang dan memilih kerangka atap rumah, harus teliti dan dipersiap dengan baik. Hal ini supaya dapat mengelakkan kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti rangka akan terbawa angin ketika ada angin besar atau musim hujan tiba. Selain itu, harganya cukup tinggi. Harga dari besi kanal C memang biasa dikatakan tidak murah. Harga yang ditawarkan sebanding dengan produk yang akan didapatkan. Ini kerana pada setiap pembinaan di masa kini adalah demand untuk menggunakan besi C-channel. Masalah yang dihadapi sepanjang tempoh projek berlangsung. Kebanyakan pekerja kurang pengetahuan tentang teknikal dan kualiti kerja yang sangat rendah. Selain itu, kekurangan staf berkelayakan dalam pengurusan projek. Kelewatan dalam penyiapan kerja juga sering dikatakan di media sosial. Serta bahan binaan yang dibekalkan tidak berkualiti. Cara mengatasi masalah yang dihadapi di tapak pembinaan mengikut cara penyedia. Menambah bilangan pekerja yang berpengalaman untuk mengendalikan projek. Selain itu, mengambil pekerja tempatan yang mempunyai pengalaman di dalam pengurusan. Kontraktor boleh melantik lebih dari satu subkontraktor untuk menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan. Membuat pemeriksaan ke kilang sebelum bahan binaan dihantar ke tapak. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.